Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 19 Julai 2024. Mahkamah Anak Negeri MAN perlu melakukan transformasi kepimpinan dalam membudayakan sikap profesionalisme. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, ia penting bagi memberi gambaran positif kepada orang awam bahawa ketua-ketua adat juga berkomitmen tinggi dan dedikasi dalam melaksana tugas. Ia sekaligus meningkatkan keyakinan dan persepsi masyarakat terhadap kualiti penyampaian perkhidmatan MAN dalam mencapai matlamat Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, memartabat adat warisan, memelihara hak anak negeri dan Undang-Undang Anak Negeri. Datuk Dr. Joaquim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berucap merasmikan penutupan kursus transformasi kepimpinan Ketua-Ketua Adat Cemerlang Siri 5 2024 di Ranau. Seramai 203 peserta terdiri ketua-ketua adat dalam kawasan Dun Kundasang, Dun Karanaan dan Dun Paginatan menyertai kursus ini. Ia bertujuan memberi pendedahan mengenai peranan dan tanggungjawab ketua-ketua adat bagi memastikan penyampaian perkhidmatan di kawasan mereka lebih berkesan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI berharap sasaran 30% pelajar di Sabah mengikuti bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM tercapai. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, berdasarkan rekod terkini 28% pelajar sedang mengikuti bidang tersebut. Datuk Arifin ditemui media selepas merasmikan Festival Pendidikan STEM dan TVET peringkat negeri Sabah, anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Papar tahun 2024 di SMK Pengalat Papar. Kita harapkan agar sasaran sekurang-kurangnya 30% ke atas dapat kita capai. Di samping itu kita Kementerian dan Kerajaan Negeri, khususnya Kementerian akan membantu apa-apa yang perlu untuk menggalakkan anak-anak kita dalam bidang ini. Bagi meningkatkan lagi minat pelajar dalam bidang berkenaan, KSTI mengambil inisiatif menganjurkan Festival Pendidikan STEM serta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET. Festival 2 hari ini disertai 60 pelajar sekolah rendah dan menengah sekitar Papar. Tiada lagi keluhan penduduk di daerah kecil Pagalungan, Nabawan yang sebelum ini terpaksa melalui jalan balak yang mencabar serta membahayakan keselamatan dan nyawa. Kesukaran itu bakal berakhir apabila jalan raya berturap Sapulut Pagalungan sejauh 46 km disiapkan menjelang tahun depan. Dulis Simon ada laporannya. Di sini tidak ramai yang mampu menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Selain jalan balak, alternatif lain adalah menyusuri Sungai Logongon menggunakan bot untuk ke Pekan Nabawan, seterusnya ke Keningau atau Kota Kinabalu. Pilihan lain adalah berjalan kaki. Banding dengan dulu, kami hanya menaiki bot dan ada yang jalan kaki. Itu pun kami kadang-kadang tidur di tengah jalan. Jadi syukurlah pada hari ini menjadi kenyataan sampai kepada kami yang sukar sekali mendapat jalan raya. Ini dapat meningkatkan sosioekonomi kami, terutama penduduk yang B40. Dulu punya mentu macam mau melingkang-lingkang itu kepala di kereta makin panas kalau yang dulu. Sekarang oke sudah. Terima kasih kepada Datuk untuk menolong kami, membantu membagi kami jalan raya dan baik aspal sampai di Pagalungan sudah. Kalau dulu susah, dari Batul sampai Salung, kalau air kecil itu sama lipas. Sekarang ada perubahan, sudah dari Batul sampai sini, okeylah. Kalau boleh, jalan raya ini akan sampai di Kampung Batul lah, perbatasan Indonesia-Malaysia. Yang dari Batul sampai Pegalungan sangat berbahaya. Kami punya perjalanan pakai bot. Ya, keadaan ombaknya besar.
Projek seterusnya adalah pembinaan Jalan Raya Berturap Pekan Pegalungan, Tinanduk ke Pekan Pensiangan dan Pekan Pegalungan ke Kampung Bantul, berampiran sempadan Kalimantan, Indonesia. Walaupun berada di kawasan yang terpencil, dia tidak akan ketinggalan daripada menikmati pembangunan yang dibawa daripada kerajaan. Maka saya akan terus memantau kerja di sini untuk memastikan bahawa projek ini dilaksanakan dengan baik dan dia akan bawa manfaat kepada rakyat. Semua kos penurapan jalan raya ini melibatkan kos hampir 1 bilion ringgit. Datuk Ate yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan turut menjelaskan melalui jalan berturap bakal memudahkan masyarakat mengeluarkan pelbagai hasil pertanian masing-masing. Jelaslah harapan penduduk di sini agar semua kemudahan dan keperluan asas yang diimpikan bakal direalisasikan sekaligus membantu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Duli Simon, RTM. Karnival Integriti Anjuran Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mampu meningkatkan integriti dalam kalangan ahlinya selain menyokong usaha kerajaan mencapai aspirasi negara bebas rasuah. Pengerusi KWSP Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir berkata, dalam konteks integriti, kejujuran dan tanggungjawab amat penting dalam setiap tindakan dilakukan. Ia bagi mengelak konflik kepentingan, penyalahgunaan kuasa dan amalan tidak beretika yang boleh menjejaskan imej sesebuah organisasi. Tan Sri Ahmad Badri menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Karnival Integriti Anjuran KWSP dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Kota Kinabalu. Jelasnya peranan suara dari pengurusan tertinggi juga amat signifikan untuk memastikan budaya integriti dan anti rasuah dapat dilaksana di peringkat organisasi. Sementara itu, Pengarah Wilayah KWSP Wilayah Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Muhammad Fadil Sarehan ketika ditemui berharap Karnival Integriti KWSP dapat memupuk kesedaran integriti dan semangat kerjasama antara KWSP, SPRM dan agensi lain. Objektif utama dia ialah untuk kita menerapkan dan memastikan semua anggota KWSP sentiasa mengamalkan integriti itu di dalam semua aspek kehidupan, pekerjaan dan juga dalam bermasyarakat. Dan kita di KWSP sebenarnya kita menjadikan integriti ini sebagai satu produk kita sebenarnya. Karnival ini disertai lebih 250 orang terdiri ketua agensi, ketua jabatan, ketua cawangan KWSP dan wakil pelbagai agensi. Turut berlangsung ikrar bebas rasuah oleh anggota KWSP. Lebih 50 penghuni Sekolah Henry Gurney Wanita Kota Kinabalu menyertai program Pusat Bimbingan Seni Budaya PUBSB. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Nora Musa berkata, program berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepelbagaian budaya di negara ini. Jelasnya, seni dan budaya merupakan elemen penting dalam pembangunan sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Beliau berucap melancarkan PUBSB tahun 2024 di Sekolah Henry Gurney Wanita Kota Kinabalu. Teks jawapannya dibacakan timbalan pengarahnya, Abdul Rauf Long Pasi. Program bermula tahun lalu ini meliputi pengenalan kebudayaan, tarian joget, zapin, sumazau dan beberapa tarian lain di Sabah dan Sarawak. Tahun ini, ia dilaksana selama 6 bulan bermula Jun hingga November depan di Sekolah Integriti Kota Kinabalu. Kerja-kerja pembinaan lencongan sementara Jalan Kota Kinabalu ke Ningau Tenom di kilometer 31.9 kini mencapai 70% dan dijangka siap sepenuhnya Khamis depan. Ketika dihubungi Jurutera Daerah Jabatan Kerja Raya JKR Penampang, Muhammad Fauzi Zikiri memaklumkan ia turut melibatkan kerja-kerja pembinaan perlindungan cerun. Pembinaan lencongan dilakukan selepas berlaku runtuhan jalan akibat hujan lebat berterusan pada 30 Jun lalu sehingga menyebabkan jalan perhubungan dari Penampang ke Tambunan terputus.
Pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati dan mematuhi arahan papan tanda yang dipasang di kawasan tersebut bagi mengelak kejadian tidak diingini. Selepas ini, berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.